Okey guys, hari ni kepada korang semua yang menonton, hari ni kita nak berbual tentang kerjaya. So di hadapan saya ni adalah Amirul. Amirul ni sekarang dia datang jumpa saya, dia nak belajar berniaga tapi daripada bawah, daripada jalanan. Cuma yang mengejutkan saya ialah bila saya tanya latar belakang pendidikan dia ni ada master dalam mechanical engineering. Jadi saya nak tanyalah, kenapa seorang yang ada tahap pendidikan yang tinggi, macam mana dia boleh rasa nak mula berniaga daripada bawah dan tak takut ke? Berniaga ni tak ada jaminan. So boleh Tuan Amirul, kita sembang santai. Okey, pertama sekali Apa sebenarnya dalam minda Tuan? pertama sekali sebelum ni saya just follow the flow concept. Sama lah macam orang lain. So first UPSR dapat result bagus sikit, masuk sekolah bagus sikit. Lepas tu PMR dapat result bagus, masuk sains tulen. Lepas tu pergi matrik. Lepas tu pergi ambil degree, dapat offer master, buat master, settle. Lepas tu saya fikir sebenarnya saya tak suka buat benda ni sebenarnya. Saya suka belajar, tapi saya tak suka buat Belajar tu sukalah. Belajar suka. Tapi maksudnya kita bukan nak cakap pasal jangan belajar. Bukan. Kan dan kita bukan nak paksa orang lain Tak belajar, bukan. tak belajar, bukan. Tapi kita nak sampaikan mesej. Saya nak tanya macam orang macam Tuan, macam saya lah belajar tak tinggi. Kan, tapi saya memang suka explore lah. Saya rasa potensi diri saya macam sehinggalah saya jumpa dunia perniagaan. Betul. Cuma saya takut kat luar sana ada ramai orang, yalah macam dalam masyarakat kita dia faham bahawa the only way untuk survive dalam hidup ni adalah belajar pandai-pandai, masuk universiti, kerja kerajaan, kerja swasta. Dan cara tu memang betul. Saya tidak nafikan. Cuma apa yang saya nak kongsi bila ada orang macam Tuan ni, saya nak bagi tahu kepada masyarakat bahawa bukan itu sahaja cara. Cara tu memang betul, tetapi ada banyak cara lain. Betul. So apa yang Tuan rasa sebenarnya bila Tuan dah sampai master? Okey, bagi saya lah, semuanya belum terlambat lah kalau kita nak follow kita punya passion. Sebab ada orang dia dah ada degree kedoktoran. Dia sebenarnya kadang-kadang saya pernah ada pengalaman lah. Saya ambil ilmu daripada orang-orang macam ni. Dia sebenarnya tak suka pun kerja dia. Dia just fikir ayat dia paling klise lah. I need to pay the bill. Tu je sebab nak bayar bil. So sekarang Bukan ni, jiwa. Bukan jiwa. Tapi okey, apa pandangan Tuan? Bila kita buat satu kerjaya bukan jiwa, dari segi productivity tu boleh capai maksimum tak? Okey, bagi saya dia ada dua keadaan. Satu keadaan yang kita tahu, satu keadaan yang kita tak tahu. So untuk keadaan kita tahu ni benda tu selesa lah. So otak kita memang berfungsi, kalau benda tu susah kita akan pergi ke benda selesa. So fokus benda yang kita tahu. Tapi benda yang kita tahu ni lama-lama dia akan jadi boring. Tapi benda Dia yang stagnan. Betul, stagnan. Benda yang kita tak tahu ni, otak kita akan cakap, oh fail nanti. Tapi kalau kita lawan, yang fail tu dia akan jadi growth. Lepas tu kita akan menang, dapat result. Yang tu kan yang nice tu. Okey, so maksudnya jauh di sudut hati Tuan nak life macam tu lah. Betul. Walaupun permulaan ni income tak ada, income tak okey, Tuan willing. Habis macam nak makan apa semua? Dia cerita macam ni. Bagi saya, konsep dia desperation is mother of invention. Yes. Maksudnya sebenarnya okey, bagi saya manusia ni nak tahu full potential dia kena nyak dia. betul. Kan? Macam diamond. Betul. Macam mana diamond terhasil? Dia melalui satu proses tekanan tahap tinggi, jadi diamond. Sebab tu value harga dia. Betul. Bagi saya manusia ni memang kita kena bagi dia rasa desperate gila. Macam saya lah, saya dulu ada masalah hutang. Saya jadi macam ni sebab saya ada masalah hutang dulu. Jadi manusia ni akan ada dua cara. Sama ada kalau hutang ni dia akan give up, kalau hutang banyak dia akan fikir 1001 cara. Bila dia dapat cara tu dia fly lah. Kan? Setuju. Jadi maksudnya bagi Tuan kat luar sana mungkin ada orang macam Tuan ni. Tetapi dia tak ada rasa takut. Takut pula macam mana? Okey, sebenarnya kadang-kadang orang fikir orang-orang yang ada growth mindset ni dia tak ada rasa tau. Maksudnya dia tak ada rasa marah, dia tak ada rasa takut. Sebenarnya ada takut. Cuma bila benda tu masuk, kita fikir secara rasional macam mana nak react macam mana nak manage perasaan takut tu untuk dapatkan positive energy lah. Maksudnya takut tu normal lah. Normal. So macam mana kita mengurus ketakutan. Betul. Tapi bagi saya simple dah dalam hidup ni, siapa boleh urus ketakutan dia win. Betul, setuju tu. Siapa yang hidup dengan ketakutan dia lose lah. Lose ni bukanlah cak ayam ke, bukan. Lose ni dia akan
dia dari segi hidup dia tu, dia tak capai full potential dia sebagai manusia. Saya setuju. Kan? Saya setuju. Jadi kita bukan nak cakap pasal kau kena berniaga ke, kau kena kerja, bukan. Apa yang kita nak sampaikan ialah marilah semua manusia kita kembali jadi manusia dengan cara mengurus rasa takut ni. Jangan takut pasal future, takut apa jadi nanti. Takut apa jadi nanti ni adalah satu ketakutan yang tak wajar sebenarnya. Kita sedang takut benda yang tak jadi lagi, yang kita cipta dalam minda kita. Betul. Kan?